Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okay, yang pertama sekali kita akan bergerak kepada pendahuluan etika dan peradaban. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan sifat buruk. Dengan kata lain, etika adalah kewajipan dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno iaitu etikos yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Manakala untuk peradaban pula, peradaban ialah kumpulan budaya yang tertinggi manusia dan tahap pengenalan budaya yang paling luas. Manusia mempunyai kelemahan yang membezakannya daripada makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Peradaban juga adalah warisan budaya yang paling luas yang dikenal pasti oleh manusia berdasarkan aspek objek yang sama seperti bahasa, agama, sejarah, tabiat dan institusi serta kesedaran subjektif. Oleh hal yang demikian, penting bagi individu dan masyarakat untuk mempelajari dan memahami etika dan peradaban. Ini melibatkan refleksi peribadi dan penelitian terhadap nilai-nilai yang kita pegang serta memahami kontribusi kita terhadap peradaban yang lebih baik. Melalui pemahaman etika dan peradaban, kita dapat menjadi peribadi yang lebih sadar, bertanggungjawab dan mampu berkontribusi secara positif pada masyarakat dan dunia di sekitar kita. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Pertama, sistem kepercayaan dan agama. Kita sudah maklum bahawa Malaysia ni terdiri daripada rakyat pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Justru itu, setiap individu perlu menerapkan etika dalam diri mereka. Selain itu, pembentukan etika dan peradaban dapat dilihat dengan wujudnya penempatan masyarakat. Penempatan bermaksud kawasan yang ditempati atau untuk menempatkan sekumpulan orang, manakala masyarakat pula merujuk kepada kelompok manusia yang menetap dan tinggal bersama-sama. Seterusnya, peningkatan kualiti kehidupan dan jangka hayat. Secara umumnya, kualiti hidup melibatkan perubahan dalam masyarakat dan sistem hidup atau sistem sosial daripada suatu keadaan yang tidak memuaskan kepada keadaan yang lebih baik. Seterusnya, kewujudan organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang teratur membantu dalam pembentukan etika dan penghayatan. Sistem organisasi merujuk kepada struktur yang disusun dalam sesuatu organisasi atau kelompok, manakala institusi sosial pula merujuk kepada institusi kemasyarakatan. Seterusnya, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara kepada peradaban kaum dan melahirkan masyarakat yang mampu berinteraksi antara satu sama lain dengan perkataan yang sesuai dan mudah difahami. Bukan itu sahaja, undang-undang sangat penting untuk memastikan rakyat hidup aman dan damai dan membentuk akhlak seseorang menjadi individu bertamadun. Begitu juga dengan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan sangat berkait dengan kelahiran dan perkembangan daya kreativiti kerana adanya masyarakat yang berfikiran kreatif dan bijak yang mampu menciptakan sesuatu yang baharu dengan usaha bersama. Persekitaran geofizikal. Yang pertama, kedudukan geografi memainkan peranan yang sangat penting sebagai pembentuk interaksi antara satu tamadun dengan tamadun yang lain. Dua, kepelbagaian geofizikal di Tanah Melayu menyumbang kepada variasi peradaban dan membentuk pelbagai etnik dan bangsa dalam Tanah Melayu. Kedudukan geografi Tanah Melayu yang strategik menjadi tumpuan pedagang asing untuk berlabuh dan menjadi penyambung perdagangan utama dunia. Kedua, Tanah Melayu terlindung dari tiupan angin monsun barat daya dan timur laut, menyebabkan pedagang-pedagang yang lain merasa selamat apabila mereka berlabuh di Tanah Melayu. Yang ketiga, bentuk muka bumi Tanah Melayu yang berbukit bukau menjadi penunjuk arah kepada kapal yang datang serta menjadi benteng pertahanan dan tempat pengawasan yang sangat strategik. Yang terakhir, sumber alam semula jadi yang menjadi asas perdagangan dengan tamadun lain. Seperti yang kita tahu, Tanah Melayu kaya dengan sumber alam semula jadi seperti timah, sawit dan sebagainya. Berikutnya,
Masyarakat dan demografi. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Terdapat beberapa ciri masyarakat. Yang pertamanya, berkelompok dan ianya membentuk masyarakat saling bergantungan. Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia yang lain. Yang kedua ialah berbudaya. Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan sebagainya. Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan proses penyesuaian. Yang ketiga, terdapatnya perubahan. Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu. Yang keempat ialah interaksi. Berlakunya berhubung dan kerjasama di antara ahli dan ahli ini mencetuskan interaksi. Yang kelima ialah kepimpinan. Pemimpin ini terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Dan yang keenam ialah atur sosial, meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkan atau merujuk kepada susun lapis masyarakat. Dan seterusnya, demografi didefinisikan oleh Philip M. Hauser Anderson pada 1999 ialah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut yang biasa timbul kerana peristiwa kelahiran, kematian, migrasi dan juga status. Seterusnya, saya Puteri Nurjana binti Abu Bakar akan membentangkan tentang definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat menurut definisi Kamus Dewan 2005 ialah kumpulan manusia yang hidup di satu tempat mengikut aturan dan cara tertentu. Dalam konteks Malaysia, hubungan harmoni antara pelbagai kumpulan etnik dapat membina masyarakat Malaysia yang teguh. Masyarakat Malaysia juga sering disebut sebagai masyarakat majmuk dan juga masyarakat plural, iaitu sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan budaya, bahasa, adat resam, agama dan juga cara hidup yang tersendiri. Mereka ini bukan sahaja terpisah dari segi adat, makanan dan pakaian, tetapi juga dari segi pekerjaan dan juga tempat tinggal. So, kewujudan masyarakat plural ini adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu pada masa dulu dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Seorang pakar antropologi iaitu J.S. Farnwell pernah menulis dan menghuraikan pandangan beliau tentang masyarakat majmuk. Menurut beliau, masyarakat majmuk merujuk kepada masyarakat campuran yang berbilang bangsa. Campuran ini dalam arti kata lain bergaul tetapi tidak bersatu. Mereka ini mengamalkan agama dan adat, bahasa, kebudayaan, fahaman dan juga cara hidup yang tersendiri. Dari segi ekonomi pula, wujud pembahagian pekerjaan mengikut kaum dan juga etnik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bermulanya pembentukan masyarakat Malaysia daripada peradaban majmuk iaitu pada tahun 1402. Ketika itu merupakan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Selepas itu muncul Belanda yang mengambil alih penguasaan Portugis terhadap Melaka pada tahun 1641. British telah menjajah Tanah Melayu. Belum datang penentangan daripada Jepun yang cuba menduduki Tanah Melayu dan dirampas semula oleh British pada tahun 1946. Dengan penjajahan British, terdapat kesan yang membawa kepada perubahan peradaban di mana British telah membawa masuk orang Cina dan India ke Tanah Melayu. Tanah Melayu telah mengisytiharkan kemerdekaan yang menandakan tamatnya penjajahan British terhadap Tanah Melayu. Penumbuhan Malaysia diumumkan yang terdiri daripada negeri-negeri semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Singapura. Sejak pada itu, terdapatlah masyarakat yang berkepelbagaian di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, masyarakat majmuk merupakan masyarakat daripada pelbagai etnik. Budaya majmuk yang pertama ialah peradaban majmuk, iaitu satu peradaban yang telah ada semula jadi tanpa paksaan atau pengaruh daripada mana-mana pihak. Sebagai contoh, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana pada ketika itu tiada lagi imigran masyarakat daripada luar untuk menetap di Tanah Melayu secara paksaan. Manakala masyarakat majmuk merupakan satu budaya yang bercirikan pemaksaan di Tanah Melayu sejak kemasukan British ke Tanah Melayu yang membawa masuk orang Cina dan India untuk kepentingan ekonomi semata-mata pada ketika itu. Saya Syadat Uzhadi A18088 akan menerangkan tentang konsep memahami proses penggunaan etnik di Malaysia.
Hubungan etnik Malaysia bermula daripada integrasi yang rendah sehingga integrasi yang paling tinggi, iaitu segregasi, akomodasi, asimilasi dan juga amalgamasi. Segregasi ialah di mana berlakunya proses pengasingan di antara kumpulan-kumpulan etnik yang berbeza sama ada dari segi agama, kemudahan awam, budaya, penempatan dan juga sistem persekolahan. Segregasi ini mula tercetus pada zaman penjajahan British dan Jepun di tanah Melayu, di mana kaum Melayu, Cina dan India diasingkan penempatan dan juga diberi layanan yang berbeza, sehingga mencetuskan perbalahan di antara kaum. Seterusnya, akomodasi ialah di mana beberapa pihak dengan matlamat yang berbeza bekerjasama bentuk satu matlamat yang baru untuk memberi kepuasan hati kepada semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, kita dapat lihat di Malaysia, masyarakat bebas untuk menggunakan bahasa selain daripada bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu, dan setiap etnik di Malaysia juga mempunyai wakil yang memegang jawatan dalam pemerintahan pada peringkat pusat. Seterusnya, untuk asimilasi ialah berlakunya penggabungan kebudayaan yang berbeza membentuk satu kebudayaan dan entiti masyarakat yang baru dan terbahagi kepada dua iaitu budaya dan juga struktur. Untuk asimilasi budaya, kelompok minoriti mempelajari budaya kelompok minoriti, dan asimilasi struktur pula, kelompok minoriti ini menyertai institusi utama dan juga aktiviti sosial masyarakat majoriti. Seterusnya, amalgamasi ialah asimilasi yang berlaku secara biologi, di mana berlakunya perkahwinan campur antara etnik yang berbeza menghasilkan satu kumpulan baru yang dikenal sebagai amalgam dan akan menjadikan satu jenis budaya dan ras yang baru terbentuk. Dan kita dapat lihat perkahwinan campur ini berlaku secara meluas di Malaysia dengan dapatan kajian yang mendapati bahawa sehingga 80% keluarga di Kota Kinabalu Sabah terhasil daripada percampuran kaum dan agama. Pada disfungsional sosial, hubungan antara etnik tidak terjalin sama sekali. Rakyat atau masyarakat setempat hanya hidup untuk bekerja atas arahan pemerintah. Mereka tidak diberi keperluan asas yang mencukupi, apatah lagi diberi peluang untuk berinteraksi sesama mereka. Tidak wujud sosial dalam kalangan etnik untuk menjadikan masyarakat yang beretika. Seterusnya, plural kemajemukan segregasi yang berlaku ketika zaman kolonial, di mana Melayu, Cina dan India telah diasingkan mengikut tahap sosial yang dikelaskan oleh pemerintah Jepun. Hasilnya, pertemuan etnik terjadi apabila orang Melayu tidak berpuas hati dengan layanan yang diberikan kepada orang India. Pada putaran ini, konsep masyarakat mula terbentuk, namun hanya atas dasar mereka hidup bersama dan tiada kepelbagaian. Pada proses akomodasi pula, proses ini memerlukan dua atau lebih pihak untuk mencapai satu matlamat yang dapat memuaskan hati semua. Penyesuaian amat penting sebagai satu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik. Aplikasi proses akomodasi adalah sangat penting dalam perpaduan dan integrasi kelompok etnik di Malaysia. Untuk putaran akulturasi yang membawa makna proses penerimaan dan meminjam unsur atau perlakuan budaya dari etnik lain, contoh yang saya dapat berikan adalah kita di Malaysia hidup dengan cara menghormati, serta ada juga yang turut merayakan hari kebesaran agama lain. Seterusnya, asimilasi segmented yang membawa konsep penggabungan kebudayaan masyarakat untuk membentuk kebudayaan dan identiti yang baru. Contoh asimilasi yang memberi kesan ialah bahasa Melayu yang banyak menerapkan unsur bahasa luar. Apabila ikatan sosial dijalankan, penemuan identiti baharu etnik terhasil. Akhir sekali, tahap putaran amalgamasi. Contoh yang saya dapat berikan ialah perkahwinan campur. Seperti kita tahu, wujudnya masyarakat Melayu Arab di tanah Melayu yang dikenali sebagai golongan Said. Selain itu, migrasi masyarakat juga menyumbang kepada proses amalgamasi. Masyarakat sudah mula menerima sepenuhnya konsep kepelbagaian serta hidup dengan beretika ketika proses amalgamasi. Okey, untuk ekonomi dan pasaran mempunyai 4 zaman, iaitu zaman pra-kolonial, zaman Kesultanan Melayu Melaka, zaman era kolonial dan juga pasca kolonial. Untuk zaman pra-kolonial yang zaman belum dijajah, iaitu masyarakat Melayu menetap di kawasan pendalaman di sekitar sungai dan juga laut dan mengadakan aktiviti peladangan dan tiada lagi aktiviti perdagangan di antara satu sama mereka kerana mereka menggunakan ekonomi sehari diri. Bagi Kesultanan Melayu Melaka pula, mereka memperkenalkan perdagangan kerana kedudukan Melaka itu kedudukan yang strategik dan menarik pedagang-pedagang luar untuk berdagang seperti China, India dan sebagainya. Untuk zaman era kolonial pula, British menguasai biji timah dan juga perladangan getah serta Belanda datang untuk mendapatkan rempah ratus di sekitar tanah Melayu. Bagi zaman era pasca kolonial pula, kerajaan mengambil inisiatif untuk memberi kesamaan taraf kepada semua masyarakat tentang ekonomi Malaysia dan mewujudkan kegiatan penghilangan, peluang pekerjaan serta pembuatan barang-barang, dan kesemuanya ini melibatkan lapisan masyarakat tidak mengira bangsa Cina, India dan sebagainya. Dasar Ekonomi Baru merupakan program sosioekonomi yang dirangka pada tahun 1970 oleh Tun Abdul Razak disebabkan ketidakseimbangan kadar kemiskinan, pemilikan ekuiti korporat dan pekerjaan antara kaum serta peristiwa perusuhan pada 13 Mei 1969. Objektif TEB adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Banyak strategi seperti program pembasmian kemiskinan dan rumah murah yang dilaksanakan bagi mencapai sasaran DEB, iaitu kadar kemiskinan pada tahun 1980 hendaklah secara keseluruhannya menurun sehingga 16.7% dan pemilikan ekuiti korporat mengikut nisbah 30-40-30.
Setelah DEB tamat pada 1991, kerajaan telah menubuhkan Dasar Pembangunan Nasional diikuti dengan Dasar Wawasan Nasional dan Dasar Transformasi Negara dan diteruskan lagi dengan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Kini, kadar kemiskinan rakyat Malaysia menunjukkan penurunan yang positif iaitu pada tahun 2019 direkodkan telah menurun sehingga 5.6% dengan peratusan luar bandar sebanyak 12.4% dan bandar sebanyak 3.8%. Namun, bagi pemilikan equity corporate pula, nisbah 30-40-30 yang menjadi sasaran masih lagi tidak tercapai kerana pemodal asing masih lagi merupakan pemilik majoriti equity corporate di Malaysia. Seterusnya, saya Nur Aina akan menerangkan tentang falsafah dan pemikiran. Falsafah dan pemikiran merupakan salah satu komponen yang membentuk etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Falsafah merupakan satu pegangan, fahaman atau prinsip seseorang terhadap sesuatu perkara yang wujud hasil daripada pemikiran dan pemerhatian yang telah dilalui oleh seseorang dalam kehidupan harian. Pemikiran pula merupakan cara kita memikirkan sesuatu bagi mencapai sesuatu matlamat. Aspek-aspek dalam falsafah dan pemikiran seterusnya menjadi panduan terhadap seseorang dalam membuat keputusan. Terdapat dua konsep falsafah dan pemikiran iaitu tradisional dan moden. Dalam konsep falsafah dan pemikiran tradisional, matlamat berlaku ditentukan dan manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Falsafah dan pemikiran moden pula memberi ruang untuk manusia menentukan matlamat hidupnya dan manusia berhak memilih cara dan kaedah untuk mencapai matlamat tersebut. Kepelbagaian falsafah dan pemikiran inilah yang mewujudkan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Masyarakat perlu mengamalkan falsafah dan pemikiran yang baik dari pelbagai aspek seperti ekonomi, politik dan sosial agar dapat membina negara yang harmoni. Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Selat Melaka merupakan salah satu lokasi yang terkenal pada suatu ketika dahulu kerana tempatnya yang strategik dari segi pengangkutan dan perhubungan laut. Selat Melaka terletak di antara dua tamadun manusia iaitu China di timur dan India di barat. Oleh itu, ia telah menjadi tumpuan para pedagang dari setiap penjuru dunia. Proses interaksi kepelbagaian etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang melibatkan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan dan perkahwinan campur antara masyarakat tempatan dan saudagar. Orang Melayu, Cina dan India mempamerkan kepelbagaian budaya, ada arisan keturunan dan pegangan agama yang berbeza yang kemudiannya membentuk interaksi peringkat tamadun. Interaksi serta pertembungan peradaban rentas benua yang berlaku di Melaka ini telah menjadi pemakin kepada asas kewujudan etika dan peradaban masyarakat majmuk. Seterusnya, saya Irma Mardina binti Zulkifli akan membentangkan tentang Kesultanan Melayu Melaka, lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Melaka digelar The Venice of the East yang menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia seperti dari Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya. Pelbagai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka. Pertama adalah aspek pemerintahan. Lembagaan Melaka berdasarkan ajaran Islam, contoh Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Buktinya, pegawai istana meliputi etnik Melayu dan India, amalan perkahwinan campur seperti perkahwinan Puteri Hang Lipo dengan Sultan Mansur Shah. Aspek kedua adalah aspek perdagangan. Undang-Undang Laut Melaka digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan Laut Melaka dari ancaman perompak dan lanun dan pemerintahan terbuka dan pentadbiran sistem pelabuhan yang cekap oleh Laksamana Melaka. Aspek yang ketiga adalah aspek kependudukan. Penghijrahan pedagang dari Arab, India, China dan negara lain tanpa memerlukan pasport atau visa sebagai pengenalan diri untuk memasuki sesuatu kawasan. Bebas berdagang dan berinteraksi menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan amalgamasi. Aspek yang terakhir adalah aspek kepelbagaian budaya. Melaka sebagai kota metropolitan dan kota multibudaya. Hasil pelbagai budaya ini daripada interaksi pelbagai budaya seperti Arab pra-Islam, Hinduism, Buddhism, Arab Islam dan Eropah sejak abad ke-5 Masihi. Dalam membentuk masyarakat majmuk, terdapat beberapa isu yang perlu diambil kira seperti isu pendidikan, dasar British, sosial budaya, agama dan kawasan pertempatan yang berbeza. Yang pertama ialah pendidikan, iaitu pendekatan pendidikan yang inklusif perlu dipraktikkan untuk memastikan semua golongan mendapat akses pendidikan yang sama tanpa mengira latar belakang budaya atau agama. Pelaksanaan program pendidikan multibudaya dapat memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan pelajar. Seterusnya, dasar British. Dasar British mungkin mempengaruhi corak kehidupan masyarakat majmuk. Sebagai contoh, aspek politik dan undang-undang dapat mempengaruhi hak-hak individu dan kebebasan beragama dalam masyarakat majmuk. Sosial budaya. Sosial budaya dalam masyarakat majmuk terdapat kelompok etnik dan budaya yang berbeza. Satu usaha perlu dilakukan untuk memupuk pemahaman yang saling menghormati serta memupuk rasa keterbukaan dan kesepaduan di kalangan kelompok etnik yang berbeza. Seterusnya, agama. Dalam masyarakat majmuk terdapat kepelbagaian agama. Penting untuk mengiktiraf hak kebebasan beragama dan memastikan perlindungan kebebasan beragama bagi semua individu.
Seterusnya iaitu kawasan pertempatan yang berbeza. Terdapat kecenderungan masyarakat majmuk tinggal di kawasan pertempatan berasingan berdasarkan etnik atau agama. Dalam menangani isu ini, penting untuk mewujudkan kawasan pertempatan yang bersepadu dan mempromosikan interaksi sosial antara kelompok etnik yang berbeza. Singkatannya, membina masyarakat majmuk melibatkan pendekatan inklusif dalam pendidikan, kesedaran terhadap dasar British, memupuk pemahaman sosial budaya, mengiktiraf kebebasan beragama dan mendorong interaksi di kawasan pertempatan yang berbeza. Seterusnya kita beralih kepada warisan dan peradaban manusia. Sewajarnya kita mengetahui bahawa Barat telah berjaya mempengaruhi teknologi maklumat dan media digital sehingga mampu menjadi satu pengaruh besar dalam peradaban manusia. Dari sudut kesan, ia mampu membina kesepaduan antara etnik selain berjaya mempengaruhi kehidupan peradaban bukan Barat dari sudut penjajahan pemikiran dan budaya. Manakala dari sudut kesan media ke atas etika dan peradaban pula terbahagi kepada dua, iaitu kesan negatif dan positif. Dari kesan negatif, masyarakat mudah terpengaruhi. Walau bagaimanapun, kebergantungan teknologi dalam masyarakat membolehkan masyarakat untuk hidup lebih sempurna. Manakala dari sudut positif pula, ia membolehkan berlakunya jaringan komunikasi yang mendekatkan manusia dari seluruh dunia, selain meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Secara umumnya, kita dapat melihat bahawa peradaban merupakan sejumlah pencapaian dan pembangunan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki budi pekerti terpuji dalam membentuk sebuah masyarakat dan negara bangsa. Seterusnya, persoalan-persoalan berkaitan etika mampu membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi ke arah yang lebih saksama. Dan akhir sekali, ilmu serta sejarah yang terdahulu mampu memberi iktibar kepada generasi muda dalam menuju ke arah pembinaan dan kejayaan masyarakat selain memupuk kesefahaman antara satu sama lain.